Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat pendengar sekalian, alhamdulillah pada hari ini 20 Ogos tahun 2020 Masihi, kita telah beranjak kepada 1 Muharram tahun 1442 Hijrah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan tahun baru awal Muharram pada hari ini. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang mana kita telah berhijrah daripada tahun sebelumnya ke tahun yang baru, dan penghijrahan kita ini merupakan suatu tanda bahawa kita akan terus berhijrah, dan penghijrahan kita yang akhirnya atau penghijrahan penamat kita adalah untuk kita berhijrah daripada alam fana kepada alam baqa. Jadi inilah detik penghijrahan yang pasti yang bakal dilalui oleh setiap diri kita, iaitu hijrah kita ini yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai kullu nafsin dha'iqatul maut, bahawa tiap-tiap diri pasti akan merasai kematiannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita ini dalam fasa untuk berhijrah daripada alam fana ke alam baqa, dan pastinya kita ini adalah dalam proses pengembaraan atau dalam proses musafir. Dan bezanya musafir kita pada hari ini dalam keadaan fizikal di dunia dan di akhirat adalah bila kita nak berhijrah daripada alam dunia kepada alam akhirat, tiada satu pun petanda ataupun tarikhnya yang pasti. Kalau kita berhijrah di dunia, kita tahu, misalnya kita nak berhijrah daripada Johor ke Terengganu, kita tahu bila kita nak bertolak dan bila kita akan sampai ke Terengganu. Tapi untuk penghijrahan kita ke alam baqa ini, tuan-tuan dan puan-puan, tiada tarikhnya. Sebab itu di dalam Al-Quran menyebutkan kepada kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya kematian ini tidak akan terlambat walaupun sesaat ataupun tercepat walaupun sesaat. Tapi yang pastinya kita bakal berhijrah ke alam baqa. Sebab itulah saya katakan di sini, itu perbezaannya di antara penghijrahan kita ke alam baqa dengan penghijrahan kita dalam situasi kita berada di dunia ini. Dan persamaannya pula tuan-tuan dan puan-puan dalam penghijrahan kita ini, sama ada hijrah fizikal kita ke alam baqa ataupun hijrah fizikal kita di lokasi dunia ini, adalah setiap penghijrahan itu memerlukan kepada bekalannya. Kalau kita ingin melakukan penghijrahan atau musafir atau pengembaraan di dunia ini, ya, daripada satu tempat kepada satu tempat, daripada Johor ke Kedah, daripada Malaysia ke Jordan dan sebagainya, pastinya kita memerlukan kepada bekalan. Kalau di dunia ini bekalan kita dalam kita nak bermusafir, nak berhijrah ke suatu tempat, kita perlukan kenderaan yang baik, kenderaan yang boleh memastikan untuk kita sampai ke destinasinya. Begitu juga kita memerlukan minyak, ya, minyak yang boleh memastikan kenderaan kita itu berjalan pada tempat yang dituju. Memerlukan bekalan keuangan sebagai persediaan sepanjang perjalanan kita. Memerlukan bekalan makanan untuk kita tampung kelaparan kita dalam perjalanan yang kita lalui. Itu adalah bekalan di dunia. Tapi bekalan untuk kita berhijrah kepada kematian ini, tuan-tuan dan puan-puan, ia juga adalah bekalan yang mesti kita usahakan. Apa itu bekalannya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sering dibaca oleh khatib setiap kali solat Jumaat, yang menegaskan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, takutlah Allah dengan sebenar-benar takut, dan jangan sesekali kamu mati dalam keadaan melainkan dalam keadaan Islam. Apa bekalan kita? Bekalan kita kepada suatu hijrah yang pasti ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebaik-baik bekalan yang kita kena sediakan. Sebab apa? Bila kita berhijrah kepada alam yang baqa, yang tidak akan boleh kembali lagi ke alam fana ini, maka ketika itu kita hanya mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut dalam surah Al-Fajr, irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu berpuas hati. Berpuas hati dengan nikmat yang kamu perolehi, berpuas hati dengan ketaatan yang kamu lakukan, lagi diredainya. Dan inilah sebenarnya titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tazkirah peringatan sesama kita dalam kita meraihkan bergembira dengan kehadiran 1 Muharram tahun 1442 Hijrah ini, sedikit pesanan yang ingin saya sampaikan. Pertamanya untuk diri saya, seterusnya untuk para pendengar sekalian muslimin dan muslimat. Apakah pengisian hijrah yang ingin kita lakukan pada kali ini? Bagi saya, pada tahun ini, keazaman saya, dan saya harapkan inilah keazaman kita sebagai umat Islam di Malaysia ini, iaitu yang pertamanya penghijrahan yang ingin kita lakukan adalah penghijrahan minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kesesatan kepada Islam itu sendiri. Dan bermula hari inilah kita cuba untuk membersihkan diri kita seadaya upaya kita daripada kita dibelenggu dengan pemikiran, pegangan yang sesat, yang terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, yang terkeluar daripada akidah Islamiah kepada akidah Islamiah yang tepat dan yang sebenar. Terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, yang diserapkan ke dalam pemikiran umat Islam, sehingga ada di kalangan umat Islam yang merasakan kadang-kadang tidak relevannya ajaran Islam atau memperkecilkan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sekurang-kurangnya mengamalkan, meyakini perkara-perkara yang bertentangan sama kali dengan apa yang menjadi pegangan umat Islam. Dan perkara ini bukan sekadar untuk dirinya, kadang-kadang mereka itu menjadi penyokong, pendorong, malah pembawa kepada pemikiran-pemikiran yang sesat ini. Jadi pada 1 Muharram ini kita berazam dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan diri kita daripada kesesatan, kegelapan kepada cahaya Islam yang sebenar. Bagaimana caranya? Sama-samalah kita berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan kuliah-kuliah, dengan kelas-kelas, dengan pembacaan-pembacaan yang boleh membantu kita lebih memahami Islam dalam erti kata yang sebenar dan yang lebih jelas lagi. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengisian yang kedua dalam hijrah kita pada tahun ini adalah saya sarankan untuk kita berhijrah minasyarri ilal khairi, daripada keburukan dan kepada kebaikan. Apa yang saya maksudkan di sini adalah secara skop yang lebih kecil, ya tuan-tuan dan puan-puan. Antara hijrahnya adalah hijrah ubah sikap kita daripada sikap buruk kita kepada sikap yang lebih baik. Mungkin hari ini di kalangan kita ramai yang mempunyai sikap pemalas, sikap suka memfitnah orang lain. Dalam masa kita tidak tahu pun kebenarannya, kita menyebarkan perkara tersebut. Sikap yang suka mengadu domba, yang kita suka menjadi alat untuk memecahkan sesama kita, ya, sebagai batu apinya.
Dan ini ada sikap-sikap yang sepatutnya, yang semestinya pada tiap-tiap diri ini perlu untuk lontarkan jauh-jauh pada tahun ini. Dan kita ubah sikap tersebut kepada sikap yang baik dan lebih baik lagi. Sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Sebagaimana yang disarankan oleh Al-Quran. Sebagaimana yang diajar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang kedua dalam hijrah daripada keburukan kepada kebaikan adalah untuk kita berhijrah dalam mengubah budaya masyarakat kita, termasuk diri kita sendiri, daripada budaya yang tidak sepatutnya menjadi budaya masyarakat kita. Seperti budaya membuang masa, lebih suka melepak, lebih suka bercakap kosong, lebih suka untuk rehat tanpa penghujungnya, membuang masa. Maka budaya membuang masa itu adalah merugikan kita, merugikan masyarakat, merugikan negara, bahkan merugikan ummah. Budaya ini kita lontarkan jauh-jauh, jadikan diri kita dan masyarakat kita membudayakan budaya yang mementingkan kepada masa itu sendiri. Kita budayakan kepada budaya membaca, budaya majlis ilmu, dan budaya-budaya yang menguntungkan kita dan tidak menjadikan kita sebagai pembazir kepada masa itu sendiri. Yang keduanya saya lihat adalah budaya dari segi bekerja. Ya, kita budayakan diri kita untuk kita bekerja secara bersungguh-sungguh, bekerja dengan tekun. Budaya, bukan kita bekerja secara lebih kurang, sebagai melepaskan batuk di tangga. Tapi kita membudayakan diri kita, bila kita diberikan amanah dan tanggungjawab, kita akan bekerja untuk melaksanakan amanah tersebut sebaik dan semampu mungkin. Inilah budaya yang akan menguntungkan bangsa kita. Yang ketiganya saya lihat adalah kepada mengubah daripada budaya ananiah kepada budaya ta'awun itu sendiri, iaitu budaya yang mementingkan diri sendiri. Apa perkara yang nak dibuat, apa tujuan yang nak dilaksanakan, ianya hanyalah menumpu kepada diri sendiri. Budaya yang tidak sihat ini perlu diubah kepada budaya untuk bekerjasama, membantu dalam menggalakkan kebaikan, dalam kita katakan berlomba-lomba untuk memastikan masyarakat kita ini adalah ditanamkan dengan nilai-nilai kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba. Dan budaya inilah suatu budaya yang penting untuk dikembalikan ke dalam masyarakat kita hari ini. Ianya adalah bermula daripada diri kita sendiri, dan kita bentuk keluarga kita, dan kita bentuk kejiranan kita. Akhirnya kita bentuk masyarakat yang lebih luas lagi, dan perkara ini akan memberikan manfaat bukan saja kepada bangsa, bukan saja kepada negara, bahkan kepada ummah dan Islam itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pengisian hijrah yang ketiga yang patut kita sama-sama berazam pada tahun ini adalah untuk kita berhijrah daripada minal adawah ilal ukhuwah, daripada permusuhan kepada persaudaraan sesama muslim. Kita sepatutnya menyuburkan perasaan kasih sayang, perasaan cinta mencintai sesama muslim. Bukan kita membakar ruang-ruang atau kita membakar tempat-tempat yang membolehkan kita bergaduh, bercakaran, bertelingkah di antara satu sama lain. Pada tahun ini diharapkan supaya mana-mana ruang, mana-mana lubang, mana-mana tempat yang boleh membawakan kita kepada permusuhan, kita tutup, kita benamkan rapat-rapat, tetapi kita gantikan dia dengan semangat persaudaraan atau persahabatan sesama muslim yang lebih erat lagi. Kita perlu ingat sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya tiap-tiap orang muslim ini adalah bersaudara.
hubungan kita dengan ikatan akidah ini adalah hubungan yang amat akrab dan rapat. Sebab itu dikatakan yashuddu ba'dukum ba'da, yang mana kita ini sentiasa sokong menyokong, bantu membantu, tangan menangani di antara satu sama lain. Dan sebab itu di ayat yang seterusnya dikatakan fa aslihu baina akhawaikum, maka perdamaikanlah di antara kamu yang bermusuh-musuhan. Maka tugas kita adalah untuk menyemarakkan ukhuwah, bukan untuk membakar api permusuhan sesama kita. Inilah satu tanggungjawab yang perlu kita laksanakan bersama. Kita berhijrah daripada kita bercakaran sesama Muslim, ingat itu saudara kita seakidah. Dan perkara inilah yang ditekankan dalam sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan persahabatan, berkaitan dengan persaudaraan sesama Muslim ini, yang mana ianya dikaitkan dan dihubung rapat dengan iman itu sendiri. Dalam sabda Rasulullah SAW ditegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allahu akbar. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sendiri sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Kita tanya diri kita tanya iman kita, adakah hari ini kita merasa kasih kepada saudara kita yang Islam sebagaimana kasihnya diri kita? Ya, bila kita suka kepada sesuatu perkara, bermakna kita akan lakukan untuk saudara kita. Bila perkara itu amat kita benci, maka perkara itu tidak akan kita lakukan kepada saudara kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukuplah setakat itu sebagai ucapan sambutan ma'al hijrah saya pada tahun ini. Semoga kita semuanya berada dalam keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mengakhiri kehidupan kita di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.